الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Nigeria merupakan antara negara yang mempunyai populasi penduduk yang hampir sama rata pecahan terbesar penganut bersama. Dikongsi hampir sama rata masyarakat Islam dan Kristian. Muslim menjadi majoriti dengan 53.5% daripada keseluruhan populasi, dengan penganut Kristian iaitu pada kadar 45.9%. Oleh sebab itulah wujud pelbagai masalah berkait isu agama berlaku di negara itu, yang membawa kepada siri-siri pertempuran baik kecil atau besar di antara kedua-dua kelompok, menyumbang kepada ketidakstabilan. Situasi yang senantiasa tegang ini mengakibatkan wujud satu usaha unik di ibu negara mereka Lagos untuk menyatukan kedua-dua komuniti dalam satu aliran yang dinamakan sebagai Krislam bermula beberapa dekad lalu. Apa itu Krislam? Idea untuk menyatukan kedua-dua agama besar dunia ini sebenarnya sudah dikeluarkan dalam karya sains fiksyen terdahulu, khasnya karya seorang penulis Britain bernama G.K. Chesterton. Beliau memperkenalkan istilah Krislam, sebuah anutan yang menggabungkan saki-baki ajaran Kristian yang masih tinggal dengan pemikiran Islam yang progresif dalam novel beliau The Flying Fiend, terbitan tahun 1914. Novel tersebut menceritakan bagaimana situasi England yang telah diislamkan, sehingga mengakibatkan berlakunya perubahan besar pada hidup masyarakat Kristian di sana mengubah tata cara hidup mereka. Perubahan itu mengakibatkan dua watak utama novel itu yang beragama Kristian perlu mencari jalan untuk hidup dalam dunia yang didominasi undang-undang syariah. Walaupun demikian, novel itu hanya bertanggungjawab memperkenalkan istilah Krislam kepada dunia, sehinggalah gerakan penyatuan kedua agama itu dimulakan di Nigeria. Bermula daripada keperluan perlunya satu persamaan diwujudkan bagi membolehkan perbalahan dihentikan sesama mereka, segelintir masyarakat Lagos mula menjalankan gerak kerja dakwah yang mengasimilasikan ajaran Islam dan Kristian, disesuaikan dengan kepercayaan-kepercayaan lama masyarakat Afrika. Oleh itu pegangan yang dibawa mereka kebiasaannya bercampur aduk amalan ritualnya di antara apa yang dibawa Rasulullah SAW, Jesus Christ atau Nabi Isa alaihi salam, dan juga kepercayaan asal masyarakat setempat Nigeria sendiri. Menyatukan Muhammad, Jesus dan anutan lama. Terdapat banyak aliran Krislam wujud di Nigeria ketika ini, namun banyak pihak berpendapat gerakan Krislam dimulakan oleh seorang lelaki bernama Tela sekitar awal dekad 70-an. Bekas seorang Muslim, Tela menganut agama Kristian serta aktif menjalankan kerja dakwah bagi membawa kesedaran kepada orang ramai. Namun selepas beberapa tahun, ajaran yang dibawa beliau mula berubah dan dia lebih kerap menyeru agar umat Islam serta masyarakat Kristian disatukan ekoran berkongsi kepercayaan dan Tuhan yang sama. Gerakan yang dikenali sebagai Itolua atau The Love of God Mission mula terbentuk yang ingin memperkukuhkan 5 elemen utama iaitu kasih sayang, budaya mengasihani, kegembiraan, berbuat baik dan berkata benar sebagai tiang kepercayaan mereka. Menurut Tela dalam khutbahnya, seorang Muslim tidak layak bergelar Muslim sekiranya dia bukan seorang Kristian, seorang Kristian tidak layak bergelar Kristian sekiranya dia bukan seorang Muslim. Apa yang agak mengelirukan, walaupun mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukan Jesus Christ serta kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, Tela juga yakin Tuhan berkomunikasi dengannya secara terus menurunkan wahyu kepadanya. Hidupnya juga agak terpencil di mana dia tinggal bersama dua isterinya, disertai anak-anak mereka dalam sebuah kawasan setinggan di Lagos. Setiap Sabtu, Tela bersama dengan lebih 50 orang pengikutnya bertemu di sebuah kuil yang dibina sendiri beliau dan pengikutnya. Bentuk amalan dan kepercayaan Itolua. Dalam semua acara, ketiga-tiga aspek kepercayaan Islam, Kristian dan agama etnik mereka digabungkan. Acara keagamaan mereka bermula dengan bacaan ikrar yang berbunyi, The God of Jesus is one. The God of Muhammad is one. Humanity is one. Krislam, Krislam, Krislam.
Taylor akan berarak masuk diikuti kumpulan pengikut setianya yang memegang lilin dan loceng, menandakan bermulanya amalan mereka. Mengambil elemen tawaf Kaabah masyarakat Muslim, mereka akan berpusing di sebuah binaan yang dinamakan Holy Spirit Square sebanyak 7 pusingan sambil memegang kitab Al-Quran dan Bible. Selepas upacara itu berakhir, barulah Taylor akan memulakan ucapannya. Upacara setiap Sabtu itu berlangsung lebih 2 jam sebelum semua pengikutnya pulang. Sebagai amalan harian, pengikut Itoolua mengamalkan solat wajib hanya 2 kali sehari. Menurut Taylor, keperluan itu diringankan berbanding 5 kali sehari seperti masyarakat Islam lain, disebabkan oleh jadual hidup mereka yang padat. Walaupun gerakan itu diasaskan oleh ajaran yang dibawa dalam Al-Quran dan Bible, menurut Taylor kandungan yang ada di dalamnya belum benar-benar lengkap serta masih memerlukan perubahan yang dikatakan akan berada dalam versi sempurna selepas dia selesai menulis kitabnya sendiri. Krislam ketika ini bermula daripada gerakan Itoolua, kepercayaan hampir serupa mula bercambah ke sekitar Nigeria di bawah nama berbeza. Pecahan yang dilihat sebagai pesaing utama kepada gerakan yang diasaskan telah Taylor adalah Oktut, diasaskan seorang lelaki bernama dari Samsindian Saka. Mungkin merasa tergugat, telah Taylor mengisytiharkan Oktut sebagai ajaran tidak benar. Walaupun begitu, Oktut terus berkembang menjadi aliran Krislam paling popular di Nigeria dalam gelombang kedua penyebarannya, berlaku sekitar tahun 1989. Selain itu, muncul satu lagi aliran Krislam dinamakan sebagai The Ogbosomo Society of Krislam atau OSC sekitar tahun 2005, disertai oleh kumpulan pelajar peringkat universiti yang berdakwah mahu menggabungkan kesemua agama di Nigeria khasnya Islam dan Kristian di bawah satu kepercayaan mutlak. Apa yang jelas sekarang ini, gerakan untuk menyatukan ideologi masyarakat Muslim dan Kristian dalam satu anutan sama sedang berkembang, walaupun agak perlahan. Usaha penyebarannya di negara-negara barat seperti Amerika Syarikat mendapat tentangan masyarakat Kristian yang kuat berpegang kepada agama mereka, namun dalam masa yang sama, ideologi penyatuan yang dipertengahkan semakin hari semakin berkembang, walaupun bukan dalam bentuk kepercayaan. Gerakan seperti Faith Shared, hasil usaha Interfaith Alliance and Human Rights First, dilihat seakan-akan bersandarkan kepada pegangan sama, bahawa Islam dan Kristian boleh disatukan. Ketua-ketua agama disyorkan untuk rajin berdakwah bukan saja dengan kitab agama masing-masing, malahan turut menggunakan isi kandungan kitab-kitab agama lain untuk dijadikan elemen penyatuan masyarakat dunia. Apa yang sangat ditakuti, tema penyatuan yang dibawa dikuatiri akan mampu meyakinkan orang ramai bahawa hanya dengan menyokong penyatuan ini bukan saja daripada aspek fizikal malahan dari segi rohani akan dilihat sebagai satu-satunya solusi kepada masalah pertelagahan komuniti Muslim dan Kristian di masa akan datang. Terima kasih kerana menonton, dan jika video ini bermanfaat boleh kongsikan kepada kawan anda dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.